A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nak kongsi pada anda ya. Saya melalui pembacaan sebab saya ni suka nak tengok satu perkara tu, saya nak tengok proof dia lah. Saya nak suka check kebenaran dia kan. Jadi saya tengok kan hari ni kan ramai yang tegur anak-anak muda yang berkongsi bahawasanya dia hadapi cabaran dengan remaja, anak-anak remaja dia tak boleh renggang dengan hiburan K-pop, K-drama dan sebagainya. Ketahuilah kalian sebenarnya Korea sedang hadapi satu situasi benda lebih mahal daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda lebih mahal daripada harta, benda lebih mahal daripada kesihatan, iaitu akhlak. Di mana rakyat dia, tahukah anda, maksudnya anda boleh Google sini, boleh check, Korea menduduki tangga ke-10 tertinggi bunuh diri sebab mereka menghadapi tekanan hidup yang amat tinggi. Dikatakan dalam satu penulisan, Korea ini belia mereka umur 20 tahun ke 29 tahun, 30 ke 39 tahun dilabelkan sebagai give up generation, generasi yang berputus asa. Aku rasa kan nak hantar je seorang Prof Muhayya kat sana, kita buat 7am Club pagi-pagi kat sana kan. Oh, bonda dah ada, masya-Allah. Duduk dengar. Bonda. Bonda. Bonda agak Kamsahamnida. Kamsahamnida. 7am Club Hamidah. Semua tersedak Hamidah, Acik Hamidah kat sini. Bonda, Korea bonda menghadapi satu situasi, mereka sedang kerisauan. Banyak penulis-penulis dan pemerhati di Korea menilai bahawasanya Korea akan hidup dalam tekanan selama 7 generasi kalau mereka tidak perbaiki. Bonda, 65% daripada rakyat dia, 65% daripada rakyat dia yang berusia 20 hingga 29 tahun, bonda tak nak ada apa-apa kaitan dengan mana-mana agama ataupun kepercayaan. Dan mereka terlalu taksub dengan selebriti, terlalu taksub, sampai ke tahap selebriti tu color rambut. Rambut tu lah dia nak macam tu, exactly, tak boleh ubah macam tu. Buat operation. Itu dia panggil hedonism. Dan bonda dah pernah pergi Seoul. Dia ada satu shopping mall, ada Nam Demong, macam-macam. Dia buka sampai 2-3 pagi. Apa tu? Shopping mall dia. Buka sampai 2-3 pagi? Tak tutup. And then dia punya mall tu ada berapa tingkat. Satu tingkat tu ini saja. Memang dia very much into shopping, benda luar. Kan, very outside driven. And then dari segi plastik surgery memang banyak topeng lah, fokus on topeng. And then mesin lasik yang paling banyak dalam dunia ikut rasio penduduk ialah Korea. Sebab when you do lasik, people are concerned about mainly woman beauty kan, tak nak pakai spek. Macam orang kita lah pakai contact lens kan, dia orang simpan duit buat lasik. So maknanya negara yang sangat fokus kepada physical, hiburan, hedonism. Because hiburan ni patutnya 5% saja, macam garam saja ni terlampau hiburan, hedonism, hedonisma. Kita bahaya kalau kita jadi macam tu. Tak tahu kenapa, sebab itulah benda-benda tak sabar hari ni tu. Macam tak sabar aku nak zas korang semua je lagi. Tak ada, bonda nak beri ilmu 10 balak hidup, kasih sayang semua, tapi kadang orang banyak tak sayang diri. Siapa yang tukar-tukar muka tu sebab kurang sayang diri. It has to do with how they are brought up. Betul. Ada yang kata saya peminat Korea. Tak salah minat Korea. It's okay. Tengok dia punya drama, ada banyak moral story, ada banyak pendidikan. Pilih jangan taksub. Macam bonda kata, hiburan ni ibarat garam je lah. Kita cukup rasalah sebagai manusia kan. Kita pun suka kepada hiburan, tak boleh nafikan. Tapi jangan sampai terikut taksub. Bonda tahu tak, ada satu National Geographic saya tak tengok. Dia punya taksub pada hiburan. Dia orang kumpul duit, mak ayah dia orang kumpul duit nak anak cantik ni. Ada satu operation potong gergaji kaki, potong tambah tulang bagi tinggi. Betul, memang ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesian kan? Allahu Akbar. Gergaji kaki. Benda 1% yang ada tu. 99% roh dan jiwa tidak ada. Tu jadi bonda tak sabar lah kali. Tak sabar banyaknya ilmu nak share ni. Aduh. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, baik.
Jadi kita nak kongsi dengan semua ni. Baik. Ramai yang kongsi. Alhamdulillah tak tinggal semua. Tak apa. It's okay. Kita jangan apa tu? Muhammad Sayyidina Muhammad kita kutuk, kita hina orang-orang yang suka tengok Korea. Itu minat mereka. Kita tak tahu kan. Kita tak sampai. Allah tak uji kita dengan minat macam tu kan. Tapi biarlah kita pun nasihat mereka biar berpada-pada. Dulu kita tengok cerita Hindustan. Kita boleh ganti. Dulu tengok Hindustan macam mana tadi kata? Dulu kalau tengok cerita Hindustan geram juga tengok kakak. Kalau hari Jumaat tu, dia dah masak awal-awal pagi semua kita pergi semain Jumaat. Dia apa lagi? Campak bantal, 2-3 bantal, baring, TV cerita Hindustan. 2 jam. Talib nak tahu kenapa? Kenapa? Sabarlah ni, tak sabar nak cerita satu sikit. Sila bunda. Talib, orang perempuan dia ada satu hormon. Cerita Hindustan dia cerita apa? Satu lelaki tu kejar perempuan tu kan, betul? Yes, romantik lah, handsome lah. Lepas tu lelaki tu hero dush protect perempuan tu daripada orang jahat. Heroik tu ada. Okey. Lepas tu peluk kan, peluk. Nyanyi guling-guling atas bukit. Guling, lepas peluk tu apa ni, kamera tu pusing. Nampak bukit. Impian tu. Impian. Okey, macam-macam kan. Tak tahu kenapa. Itu disebabkan hormon oksitosin. Okey. Kita girl ni suka hormon oksitosin. Dan kenapa wanita stres, wanita yang berkejaya, Bonda nak kasih warning lah, nak cakap you all ladies, tolong sikit please, ladies out there, if you rasa, I berjaya, I dah duit banyak, I don't need a man, I can do everything myself, habislah you all. You are destroying yourself. Habis. Because if ladies, you all pergi pejabat, ada deadline, I must complete this, ada KPI, time. These are all testosterone stimulating activities. Tetapi kalau you all balik rumah, tidak ada oxytocin building activities, you punya stress level lebih daripada your husband. If both husband, first woman tak kahwin, dia stress ke office, balik tak ada woman oxytocin or estrogen building activities, maka dia akan sangat lagi stress, overwhelmed. Banyaknya kerja, aku tak nak kahwin. I tell you, kalau you macam lagi, you kena kahwin. Because when you have a man who will protect you and make you feel good, who do things for you, kalau lampu rosak tolong betulkan, kalau apa-apa tu, because orang lelaki dia suka bahagiakan wanita. So kalau kita as a wife asyik nak serve your husband, you are spoiling your husband. Let them do things for you. Men feel good. Lelaki ni suka rasa berjaya, solve problem. Yang lelaki pula tak faham, bila wife beritahu pasal masalah, dia cuba nak solve. Wanita paling tak tahan kalau lelaki cuba nak, kenapa macam tu, jangan kawan dia sudahlah beri solution. No, kita nak suruh dengar je. Tapi lelaki sibuk nak betulkan. Dan orang lelaki paling pantang pula balik nak ubah husband dia. Merungut. Abang tu lah tak pernah faham saya. Itu memang, Allah, your relationship determine your life. Kajian menunjukkan siapa yang relationship dia bagus, kesihatan bagus, rezeki bagus, umur panjang, lagi kuat daya usaha, semua tu lah. So hubungan suami isteri number 1. Sekarang Bonda pun baru faham yang ada. Orang lelaki suka tengok berita, tengok TV, tukar channel tu. Ya Allah. Tarik macam tu Bonda. Tarik tahu kenapa? Sebenarnya bila tarik stres, duduk TV tengok berita, bukan dia tengok berita pun. Betul? Because satu dia pasif, number 2, bila you tengok macam tu, you dalam zone. You macam masuk dalam gua sendiri. Tapi tangan bergerak macam tu Tadi tekan TV, tekan. Dia tak perasan pun apa you buat tu. You are going to you sedang meningkatkan testosteron. Because kita orang lelaki bila testosteron dia menurun, dia stres. So you all, kalau suami balik, dia nak masuk, dia panggil gua, duduk dalam gua dia, buat biar dia naikkan testosteron dia. Biarkan suami tu buat 10 minit pertama dia masuk, okey apa nak makan apa. Don't be affected. Wanita ni sensitif. Alah, dia ni mesti ada perempuan lain. Tengok tu tak boleh ke I. La ilaha illallah. Don't. You all fikir nanti jadi.
So dia masuk, bang, dah makan? Okay, jom. Okay, come. Let me serve you. Dia buat tak tahu tak apa. Jadi kita macam ingat tak first class kapal terbang ke lounge kan. Orang datang, orang serve. Kadang bila orang tu serve, kita sibuk kerja buat tak tahu bukan? Tapi kita shit. Orang Betul. kerja. Tak apa, kita jadi hostess kejap, tak apa. Buatkan kerja, okay, you what you need, okay. Okay, relax. Once, if you are ready, you just I'll come to you. Tak apa, relax. Tak, suami isteri lah kena ada course pasal suami isteri, cara nak peluk. Ada juga cakap nak peluk je lah. Tak, ada perempuan bila dia peluk suami dia rasa macam dia tu mak, bukan isteri. Macam tu Ya. So okay, dia mak aku, maka so dia buat kerja untuk aku lah. Tak rasa ingin melindungi wanita. And that's not what for you. You expect them to do you to do things for him. Banyak silap lah. Kena balik bandu banyak silap. Allah ya Tuhan. Lepas wanita dah betulkan diri dia, bukan bodoh tak nak betulkan lelaki, bukan bodoh perempuan. Baliklah kena tu. So bodoh betulkan perempuan dulu, bila kita faham, then betulkan hubungan kita suami isteri. And I tell you, wanita ni macam ombak. So orang lelaki, kalau wife you turun naik, buat dia je. Kita punya hormon turun naik. Kan Bonda kata don't blame on the hormones. Itu Bonda give that tagline supaya wanita jangan mengada-ngada. I tengah premature tension, jangan. No excuses. Mesti lawan nafsu, lawan mata. Tetapi ada such thing kaitan antara kasih sayang dan hormon-hormon. Bonda ni ada Siti Sarah tu kata kan. Betul tu Bonda, lepas Bonda cakap baru saya perasan. Cik suami balik memang dia buat dirt je. Lepas mandi on TV tengok channel National Geographic. Kadang-kadang hati jadi panas. Asyik lain TV je. Tengok ular, tengok mancing. Tapi saya rasa National Geographic is the best TV channel tau. Tarik suka sangat tengok binatang, tengok haiwan, tengok jungle. Adakah itu something wrong? Tak, bagus. Dan bila you tengok, you sedang menikmati, dia panggil zikir alam. Oh, subhanallah, bagus. Betul, tengok ikan kan? Subhanallah, cantiknya kau. Benda yang dia kadang dia pasang slide, pasang ikan daripada atas. Tengok ikan hiu, ikan whale. Tahu ada orang, wow, best Iban. Tapi Bonda tengok tak lama lah. Yang dia berjajan, boleh tengok Bonda, okay. Bonda kan banyak kerja nak buat kan. Nak buat itu, nak buat ini kan. In the flow. Wow, tadi sukalah tengok haiwan-haiwan tu. Tengok cantiknya ikan, burung-burung. Satu lagi nak berkasih sayang wanita. Kalau suami suka tu, duduk sekejap, walau 10 minit. Be together. Gunakan sebagai bonding time. Adik kata suami balik dengan handphone je. Kenapa suami balik dengan handphone? Mana interesting handphone. Handphone beletir tak? Tak, Handphone suka komplain tak? Tak ada kan? Faham. Lelaki suka tengok gadget. Dia tak suka tengok perempuan. Kadang kena tegur kan. Dia tak boleh nak terima dan sebagainya. Contohlah kan. Jadi dia rasa suami dia pun sama juga. Tak boleh kena tegur juga. Ego juga. Khalid, Bodoh nak cakap macam ni. Ada orang tulis. Dia kata suami dia balik terus peluk dia tapi dia tak ada mood. Kenapa? Orang lain nanti-nanti suami peluk. Dia pula suami peluk dah tak nak pula dah mana satu ni orang perempuan ni kan. Itulah dia. Kadang Bunda kalau tengok TV kan. Apa dia? Ada soalan-soalan macam alamak, macam soalan macam kenapa dia macam tu kenapa dia buat macam ni? Ya Allah tu kan dia pergi komen dalam TV tu. Ya Allah ya Tuhanku, kita nak tengok kan. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia buat macam tu? Dia tengok tak nak tengok sangat. Itu maknanya kurang dapat perhatian. Dia isteri yang tidak didengari akan tak dengar cakap kita. Suami-suami kalau suami tak dengar cakap you, mungkin pun tak dengar cakap suami. Ada beri dapat, tolong ingat sikit. Ambil. Baik. Jadi Bonda sehari tak kena zahir dengan Bonda rasa tak cukup. Dan keadaan macam ni ke Bonda, kalau isteri lah kan, suami tegur, ada silap lah, kesilapan kan. Macam mana nak terima kesilapan tu? Wanita sekalian, you all, tolong lihat diri sendiri. Okey, Bonda nak bagi senario
Katakanlah you suami isteri, suami balik tiba-tiba bergaduh. Selalunya apa kita? Bila bergaduh, kita akan, you kena communicate oleh diam. No you all. A man, bila dia bergaduh, dia kena masuk gua dia. Masuk gua. Maknanya dia akan diam. Lelaki yang diam masa bergaduh, testosteron dia meningkat. Lelaki yang tinggi testosteron dia tak stres. Kenapa suami balik dia tengok TV diam macam tu? Sebab dia nak tingkatkan testosteron dia untuk menurunkan stres dia. Hormon kortisol, hormon stres tu akan meningkat bila you kurang testosteron in a man. So man activity untuk dia kata bergaduh, kalau you jangan sibuk nak bertekak, don't. Because if you say, no you must talk to me, you must, itu you all mengundang bahaya. Because man bila dia mula bercakap, dia jadi macam budak kecil, jadi perempuan, letih. Dia kurang compassion. Maka otak ular dia keluar kan. Bila man stress, otak dia blood flow, dia ada otak kita ada circle of Willis, blood vessel. Ada pergi ke depan, ada pergi belakang. Bila man stress, otak ular dia kan boleh cakap ajar otak ular, otak manusia. Dia punya blood vessel tu bahagian yang untuk protection bergaduh tu meningkat. Untuk berfikir buat decision kurang. So bila lelaki dia ada nak marah, dia diam. Jangan cakap macam bodoh pun dia maybe 10 years ago kadang selalu gaduh jugalah. Gaduh orang cakap dia. You bila I marah, you diam. Okay, bodoh pun belajar. Bodoh kan dah nak cakap kan? Okay. Lagi lah. So akhirnya akan diam. Okay, tak apa. I lepas tidur besok, I okay. Betul ke bang? Okay. You maaf, I maaf. But don't talk. Uncle pandai, subhanallah. So, uncle ni banyak yang bodoh belajar, semua dia dah buat. Bodoh yang tak tahu selama ni. So bila dia diam, dia build dia punya testosteron. So he does, orang lelaki bila nak marah, kata dia keluar rumah, dia pergi jogging ke, kita heran, kita kata apa? Kita tak ada perasaan buat tak boleh. No. They are building the testosterone. That is a good man. Orang ni dia akan, laki-laki bila dia kurang stres, dia lebih banyak rasa belas kasihan. Wanita ni banyak kebijaksanaan, lelaki banyak compassion. Wanita ni more of wisdom. Kita ni banyak kebijaksanaan. Dan bila kita stres, hilang kebijaksanaan. Lelaki stres, bila stres hilang kasih sayang atau belas kasihan. Tu yang pukul tu baran tu. Lelaki yang baran sebenarnya hormon testosteron dia rendah. Dia stres. Sebab apa wanita tak pandai. So bodoh nak cakap, siapa-siapa yang suami baran, don't blame your husband. Look at yourself. You all yang mungkin too much testosterone, kurang estrogen. Lelaki pula you menurunkan hormon testosterone your husband. So this hormon testosterone semua dia kena balance betul-betul. So bila lelaki keluar rumah, dia bawa kereta ke, dia pergi somewhere, pergi beli barang ke, jumpa kawan, tak apa. Bila dia duduk diam, seorang dia akan fikir. Bila dia dah tenang, all the blood vessel to the akal dia meningkat, dia akan fikir, dia ambil tanggungjawab, dia akan datang cari dia. Sebab itu bila kita marah, duduk diam kan? Duduk diam, duduk, tukar position, tukar. So wanita pula, kita bila kita nak marah, kita bila suami tak ada, kita duduk diam, reflect. Ada beri dapat. Aku nak reaktif ke responsif? Reaktif ni blood yang otak ular. Responsif ni akal. Okay. How do I increase the blood flow to my frontal lobe? By kurangkan stress hormone. How increasekan estrogen? Increase estrogen apa? Buat benda kita suka. Okay, masak. Happy, layan anak. So both of you naikkan wanita naikkan estrogen, lelaki naikkan testosteron, maka intimacy. Sebab tu sekarang Talib, banyak rumah tangga walaupun muda tapi hubungan suami isteri sangat rendah. Lepas tu mulalah ada affair lain. Kenapa orang ada affair? Sebab mereka rasa kesunyian. Bukan orang tu terror pun. Rasa kesunyian, wanita kenapa dengan orang, sebab orang tu mendengar, beri perhatian kat dia. Yang laki-laki pula jumpa dengan perempuan yang buat dia rasa dihormati. Respect him. So macam tu. Dahlah hubungan suami isteri tak bagus. Dan berdua pula cari orang lain sebab lonely, sebab tak faham the science of love. Sebab kita sekarang duduk cakap pasal fakta perceraian. Semua orang bercakap pasal fakta. Tapi berapa orang cakap solution tak ada. Tak ada solution, tak ada benda. Buat suat khabar, statistik sebab tu boleh tak tahan lah all this. Kita mesti guna 6 thinking hats. Banyak berita, black, white hat. Fakta, bad news. Kita mesti go to the red hat.
sentuh jiwa orang. We must go to the green hat, be creative. We must go to the yellow hat, make people feel good. We must have the blue hat, force of authority. Lepas tu, Talib perasan bila bonda buat sesuatu program, bonda kan guna semua 6-6 ni. So bila buat 6-6 ni, orang faham, kenapa terkesan, dengar sekejap faham. So you all, bila you bercakap dengan your husband, bila cakap, whatever tengok, okay, aku sedang buat sesuatu ada isu. Okay, apakah faktanya? Okay. Apakah yang berlaku kalau aku tak buat? Itu black hat. Apakah orang authority yang boleh beri nasihat? Blue hat. Apakah aktiviti aku lakukan supaya people feel good, make it fun, kan? Relationship fun. Yellow hat. Apakah cara aku nak buat kreatif supaya dengan mudah buat movie ke buat apa? Green hats. Apakah cara aku nak menyentuh jiwa daripada jiwaku yang bersih, penuh kasih sayang, aku sentuh jiwa anakku, suamiku. Barulah lengkap you all. Whatever you do, guna ini 6 cara berfikir. Edward D. Bono, you all boleh find out macam mana. Okay, wallahualam. Adakah benar bila suami tu marah, dia makin cepat untuk naik tangan bila kita menjawab? Betul. Soalan pertama. Ada situasi macam tu. Lelaki pula ada berkata, balik je rumah, isteri terus bercerita mengadu tentang orang itu, orang ni. Jadi dia serabut, dia tak nak, dia jadi macam makin marah. Betul. Jadi kita tengok situasi lelaki, ini situasi perempuan. Jadi kat mana tak kena sebab isteri nak didengari. Dah tu kalau tak cerita dengan you, cerita dengan siapa lagi? Contoh, habis suami kata dia tak nak dengar. Habis macam mana bonda? Salah ke isteri nak bercerita? Lepas tu suami pula bukan tak nak dengar, dia tengah serabut. Dia bawa balik tengah serabut. Yang bonda kata 10 minit tadi tu kan? So you all, apakah ayat yang paling seksi bagi lelaki bila dia balik? Wow, ada ayat paling seksi bagi lelaki. Awak hebat. Tak. Oh bukan. Hey. Abang dah makan. Itu Abang memang nak makan sangat... apa? Sebab lelaki punya hypothalamus, pusat lapar dia 2.5 kali ganda lebih besar daripada perempuan. Sebab tu lelaki cepat lapar. Feed the hunger. Tahu suami nak balik, tahu kesukaan, belum sampai. Tahu suami pun pandai sang suami tu. Nabi Muhammad SAW pun tak boleh merentak gitu, terus dia akan back planning dulu. Kalau malam dia rehat dulu supaya isteri dia dalam cantik kan. So kita, okay abang, I ETA 10 minit. Okay abang nak makan apa, I siapkan. Already. Panaskan lauk kan. Ataupun abang nak apa-apa tak? Faham lah tu kan. Abang nak apa-apa tak? Bagi yang tak ada anak baru kahwin kan. Tanya. Prepare yourself. Wow. Bunda ada orang bagi skrip ni. Natasha Ain kata, Natasha Ain Ahmad, feed the hunger first. Masya Allah. Nurmala Asyari, hai sayang, abang dah makan, abang nak minum apa? Pengsan suami dia rebah depan pintu. Abang dah makan, abang nak makan apa? Ayat paling seksi tu lagi. Betul Ziani? Betul. Okay bunda, kenapa lelaki bekerja, isteri pun bekerja, jadi isteri pun boleh cakap, you penat, I pun penat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Talib tahu tak? Siapakah wanita yang paling penat? Wanita yang paling stres. Setiap kali wanita itu stres, kepenatan dia akan meningkat. Sedangkan wanita sebenarnya Allah berikan 25% lebih lemak untuk tenaga. Kenapa? Apabila wanita stres, hormon testosteron dia meningkat, ya. Kortisol yang stres pada wanita tu, dia stres hormon meningkatkan testosteron. Sebab apa? Testosteron di pejabat meningkat sebab nak kena target, achieve. Testosteron meningkat, hormon kortisol meningkat, hormon estrogen menurun, maka dia penat. Okey? Dan caranya ialah, kita tahu kita balik akan penat. Macam mana cara untuk kurangkan stres? Kita tingkatkan hormon estrogen kita. Apakah hormon estrogen kita? Wanita, satu, bila kita sharing, kita tingkatkan hormon oksitosin bila kita peluk, kawan-kawan dan wanita kan suka peluk-peluk, dan kita suka buat aktiviti yang kita happy. Jadi bagi wanita yang nak balik, sebelum balik office tu, lepas you dah clock your time, you dah set, I'm going to increase my estrogen. Testosteron dah habis, I'm going to smile to my friend, cerita, boleh jumpa anak you ke? Nak masak apa petang ni? Kita sharing, cerita dan buat bayangan, mind movie. All the oxytocin raising behavior. You bayangkan your husband hug your husband hug you, nak peluk anak, nak peluk baby, nak masak. Dah buat movie dulu. In your mind, what you think, the picture you make,
akan mengeluarkan hormon-hormon yang sihat, yang baik, yang menurunkan testosteron, meningkatkan estrogen, you become a real woman, dan energi meningkat, you start to smile, dan doa pada Allah, dan niat untuk menjadi isteri solehah, mengharapkan bahawa kebaikan yang kita buat pada suami lillahi ta'ala. Bila kita ikhlas, automatically Allah beri solution itu. So faham wanita sekalian, increase your estrogen and progesterone by being happy with yourself, doing what you do and not be affected, and buat decision, discipline and dedicate to be a good wife. InsyaAllah Allah izinkan your husband become a good husband and you are a good mother too. Wallahualam. Masya Allah. Dan boleh tadi kita miss one part, most important part. Kapsul. Kita nak repeat balik. Apakah ayat paling seksi untuk suami yang baru pulang kerja? Okay, bagi wanita-wanita yang duduk di rumah, ayat paling seksi bila suami balik ialah, abang dah makan, abang nak makan apa, I siapkan. Dan bagus lagi, buat persetujuan dengan your husband. Abang 15 minutes before you nak balik cakap ETA 15 minutes. Okay, terus abang nak makan apa? Ataupun kita dah ambil gambar. Gambar dah siap untuk you ni. Whatever you want to give him. Tak kira lah dia bentuk makanan ke benda lain yang lebih menghappykan. Tunjuk gambar. Wow, you dah bagi suggestion. Hormon testosteron meningkat because suami ni bila dia rasa dia akan buat men are conditioned to make woman happy. So bila you show you are happy, you are increasing his testosterone. Bila you tunjuk you tak happy, you akan turun testosterone. So make your man feel manly by showing that you are happy and be happy. Wallahualam. Masya Allah, tabarakallah. Kita ingat semua ni. Ini adalah message ataupun apa tips-tips ya. Tips-tips bocor yang Bonda dah bagi lebih awal. Fifi kata selalu buat macam Bonda cakap. Razak je kata good idea. Lelaki ni cakap good idea. Betul kan? Maksudnya benda tepat sekali. Syam Nizam kata ayat paling seksi dah makan. Betul. Semua setuju. Jadi you guys semua yang nak bersama ataupun nak chatting dengan Bonda lebih details tentang 6 hormon 10 kasih sayang, insyaAllah itu dalam course yang ataupun kelas-kelas yang kita akan laksanakan di masa akan datang, insyaAllah mudah-mudahan. Tapi start your day chatting dengan Bonda tentang relationship ni. Bonda kata dalam Super Ladies ataupun Ladies Club ni hanya untuk wanita je. Bonda nak spend time untuk bantu wanita-wanita ni kena perasan, kena sedar. Macam Bonda pun masih lagi belajar. Bonda selalu cakap Bonda masih lagi belajar dan proses belajar 40 tahun. Penuh dengan macam-macam pengalaman, insyaAllah. Yang mana tak betul, Bonda kata jangan buat. Yang mana betul, you can improvise. You should done it earlier. Betul tak Bonda? Betul. Kajian yang dilakukan pada 40,000 pasangan. Okey, oleh seorang profesor ni, di mana dia kaji apakah prediktor ataupun apakah jangkaan kita boleh lakukan sama ada perceraian atau rumah tangga itu bahagia atau harmoni atau tidak. Apa dia Talib? Boleh baca dia bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, di mana kita dalam PMC Plus 6, Bonda kata apa? Kita ini kereta kehidupan kita, minyaknya ialah emosi. Betul? Subhanallah Talib. This is the formula. Bonda baru jumpa research ni, tapi kita Allah izin dapat formula ni, di mana ialah antara emosi negatif dan positif. Kita bukan balance tau. Positif melebihi negatif sebanyak 5 kali ganda. Jadi kalau kita tengok kita dengan suami ada emosi negatif, dengan isteri ada negatif. Kalau kata suami aku suka beletis, isteri aku teruk. Siapa melabel suami dia teruk, isteri dia teruk, you are actually killing toxic pada rumah tangga you. Tolong tingkatkan emosi positif, sayang tanpa syarat, pemurah, penyayang, pemaaf, admire, hargai, hormati. Build all your good hormones yang keluarkan dopamin, serotonin, bagus, endorfin tu banyak 5 kali ganda, itulah keharmonian. So siapa yang mendengar ni, yang hormon yang dia punya rumah tak harmoni, please start increasing your hormone dulu. Nanti your husband punya mirror neuron akan terbentuk, maka dia akan ikut jadi macam ni. Okay, so tingkatkan kasih sayang, tingkatkan kemaafan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan sedekah dan khidmat pada orang, insya-Allah you akan bahagia dan membahagiakan. Assalamualaikum. Masya Allah. Cik Puan Lily kata patutlah
suami saya suka membantu, tapi akan ada satu masa dia akan duduk saja dan jadi macam majikan tengok bibi buat kerja. Lepas tu saya akan buatlah sidai baju, masak, dia perhati. Esok pasti akan tolong kemas rumah dan buat apa yang kita tak fikir. Baju longkang, lap tingkap, rupanya dia perlukan masa untuk tingkap hormon dia. Selepas tu baru emosi dia okey. Thank you bonda. Barulah faham. Jadi tak payahlah nak bergaduh agaknya. Tengok duduk kan. Awak ni duduk saja macam bos. Kan? Ya Allah. Memang dia bos pun you all. Tolonglah. Lelaki ingin dihormati. Lelaki ingin rasa berjaya. Dan lelaki rasa berjaya apa buat bahagia. Okey, wanita sekalian, jika anda ingin menjadi isteri yang bahagia, membahagiakan, apa kata? Setiap nikmat sedikit yang suami beri, besar-besarkan. What is appreciated, will appreciate. Dan sebut, cakap, tunjukkan kita bahagia. Tunjukkan suami kita seorang berjaya, membahagiakan kita. Bila kita tunjuk suami kita pada suami kita bahagia, dia akan testosteron meningkat, dia akan lebih melindungi, because testosteron lelakian tu dia akan suka solve problem, dia suka melindungi kita. Please increase his hormone by increasing your estrogen hormone, tapi juga menjadi orang sangat-sangat menghargai. Okey, jadilah orang yang bahagia dan membahagiakan suami. Whatever your suami buat, jangan peduli, do your part, Allah will do. Allah buka hati suami. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik bonda, mungkin bonda kita nak kongsi jugalah tentang kesilapan ni kan. Kalau katalah suami tegur kesilapan isteri, macam mana isteri ni kan, macam bonda kata kalau kena tegur dengan uncle dan sebagainya kan, bonda nak jawab juga, tapi wanita dia macam dia kena jawab juga, dia macam mana pun. Dia bukan nak melawan, just to let you know. Talib, sebab itu orang yang banyak luka batin, sebab tu healing tu bonda rasa benda yang wajib dilakukan oleh semua orang. Kita akan reaktif. Katakanlah kita kena tegur, kita punya over kena tegur sebab masa kecil sentiasa kena tegur. Siapa yang sering dikritik masa kecil, luka batin, maka you macam satu luka yang sangat raw. Kena sikit, aduh pedih. Tetapi kalau kita dibina dari kecil, soal sangat yakin diri, bila orang tegur lagi suka. Subhanallah. Macam bonda syukur pada Allah. Mungkin daripada kecil bonda banyak dapat confidence. So kalau orang tegur pun, kalau orang kutuk bonda, orang viral, orang kata bonda cyber kata bonda relax, bonda ketawa. Because it won't hurt me. Allah izin bonda tidak ada kelukaan batin dikritik masa kecil. So, build self-esteem. Keyakinan diri ada. Sebab tu bonda cakap, siapa yang ada anak-anak, please build self-confidence. Sebab itulah ada 10 balang kasih sayang yang bonda sayang. Ya. Balang tu, kalau balang tu penuh dengan kalajengking, tak dihilingkan, memang whatever you masuk, subhanallah, bonda rasa formula ni kan, Allah, badan-badan sekolah mengajar, pejabat-pejabat buat macam-macam motivasi, motivasi tak pernah berkesan. Sebab tak buang balang kehidupan, tak dibuang kalajengking. So this is something that's why dalam Islam dia kata jangan sibuk nak beramal ibadah, kita taubat. Dan jalan menuju ke mengenal Allah beginning with taubat, bukan ibadah tadi. Pembersihan. Dan balang yang kosong tu lagi berguna daripada balang yang penuh dengan kelana. Penuh dengan kekotoran. Baik. Wow. Boleh kongsi kenapa agaknya lelaki dah ada serba-serbi, bahagia, cukup, dia baik, tapi tu ada juga wanita lain. Yalah, dia bergantung kepada apa. Dia macam ni, bila lelaki ada kekosongan, diisi oleh wanita lain. Ada benda ni bukan fizikal saja. Banyak benda jiwa. Wanita, dia banyak fokus. Dia nak rumah kemas. Tip top. Suami balik, abang jangan macam tu. Baju lipat betul. You pentingkan rumah kemas daripada keharmonian rumah tangga. Kalau dah tahu suami kita bersepah, senyumlah abang ni, macam budak kecil, tak apalah I buat. Do in a fun manner. Lama-lama suami akan ubah. So you all tak pandai, you are opening a weakness in your, macam kain koyak, you biarkan that gap. That is why bonda kata, always tell. Ini something, nak tahu ke apa bonda cakap dengan uncle masa kahwin? Ke nak share? Tak apalah. Ke nak masa chatting, ke nak kongsi dalam chatting nanti? Tak apa, cakap lah, saya takut mati besok. Allah. Okay bonda. Macam ni, always tell your husband, bila kahwin aja abang, I am not perfect and I don't expect you to be perfect. Say that, I am not perfect, I don't expect you to be perfect.
kita akan sering melengkapi, kita akan sering menghormati, menyayangi. But in the event that I did something wrong, please give me feedback. I suka. Macam open terus. Dan cakap. Ini bonda cakap pada ayah dia lah. Bang, ayat. Bang, kalau adalah suasana di mana you suka orang atau orang suka you tolong cakap dekat I. Jangan sampai I tak tahu. And I will see. If there is anything that woman ada yang I tak bagi, you tell me, I can make it up. Mana bonda being humble. Because lelaki yang paling bahaya ialah apabila ada wanita suka dia. Lelaki ni paling bahaya bila ada wanita suka dia, mengejar dia, akan goda dia. Jadi kalau kita tak beri benda ni dan kita tak ada detect dan tak doa, of course, maka senang benda berlaku. So wanita jangan jadi blur zombie, okay? Perhati your husband. Boleh detect, kita punya intuition sangat kuat. Okay, bonda dia talik intuition dengan orang lain pun bonda boleh detect tahu, dengan talik pun bonda boleh rasa. Awas kau. Awas kau. So please be humble with your husband. Okay, so orang jadi affair because dia lonely, ada gap, ada kosong kelompongan dalam jiwa dia. Ataupun lelaki yang tidak dihormati, ingin dirasa dihormati. Sebab itu kadang-kadang wanita tu career. Katakanlah dia boss, lelaki pun boss. Tiba-tiba lelaki-lelaki dia cari perempuan yang tak ada education pun. Sebab orang tak ada education tu hormat dia. So the gap of being respected. So kalau dua-dua testosteron, so bonda nak cakap macam ni. Orang ada affair, most likely a man, kalau woman ada testosteron tinggi, asyik nak achieve, I can do independent, maka dia punya kelelakian kurang bila dengan wife dia. Tapi bila dengan wanita yang macam alah you buatlah untuk I tak boleh kan, very estrogen behavior, maka dia punya magnet kuat. So kalau wanita yang high testosterone menolaklah intimacy kurang. Bila intimacy kurang, bila ada orang yang memberi itu, magnet dia kuat lah. So boleh nak cakap bagi wanita atau laki-laki, kalau pasangan ada hubungan luar, jangan marah dia. Minta maaf dia. Minta maaf, I'm so sorry that you have to go through this amalan berdosa sebab kesilapan I. What is my mistake? You tell me. I can correct it. Be humble you all. It's better to be kind than to be right. It's okay. Maafkan dia, ampunkan dia. Sebab tu meter jiwa tu sangat penting, spektrum jiwa kita tu. Your husband bila ada affair, dia dah guilty. If you tak +6, you akan bergaduh. If you marah, you tak pandai jaga +6, you cannot handle. But if you are a woman of +6, if anything happen, you can handle that, insyaAllah. Sebab tu jaga emotion jiwa, jaga emosi balang jiwa tu sangat penting. Okay, Allah. Masya Allah. Itulah kita nak belajar. Hari ni banyak macam-macam kita belajar dengan bonda. Alhamdulillah. Thank you so much bonda. Yeah, thank you. Alhamdulillah.